wabarakatuh. Alhamdulillah sebenarnya ini di antara yang jarang boleh belajar dalam zaman sebelum ni. Saya kira bulan sudah pun saya tak pasti ya kan. Kita boleh duduk macam ni. Biasanya kalau duduk dia macam ni pun jangan nampak kan. Dia akan kita bersurai. Ya, tapi sekarang alhamdulillah dah banyak benda longgar lah dari sudut inilah di sini. Baik, semua yang saya kasih sekian, marilah kita ambil masa sekejap ya. Kita duduk dalam halaqah ini dan kita dapat mungkin bercerita tentang apa-apa yang berkaitan yang ada di sini untuk kita bawa balik. Sebab kita tak boleh bawa Jabal Abdul Qubais balik. Kita dari Bukit Sofa tak boleh bawa balik. Tapi kita nak ilmu, ingatan, penghayatan tu yang kita nak bawa balik insya-Allah. Sebab kita tahu kalau kita tak ada sumber untuk jadi baik, kita tak boleh jadi baik. Jadi apa yang kita berbincang ini adalah untuk memberi sumber, menjadikan kita benar-benar seorang yang resourceful terhadap benda-benda baik. Barulah nanti keluar perkataan baik, tindakan yang baik, langkah yang baik dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik, biasanya bila kita berada di sini, semua yang dikasih sekian, tentulah ramai orang akan nak pergi ke rumah warna apa tu? Orang kalau gerah dia jual kuning ke? Tidak. Warna apa tu? Okey, itulah bangunan tu satu je nampak. Coklat? Orange. Purple. Warna apa? Itulah bangunan tu ya? Baik, semua yang saya kasih sekian, para muhibbin, para pencinta Nabi, bila ada saja kaitan dengan Nabi, mereka akan rasa sesuatu dalam hati. Orang tak cinta, apa bendanya? Ya? Apa benda-benda ni? Baik. Yang bila disebut Maulidur Rasul, ya, Maulid Ar-Rasul, di situlah Maulid Ar-Rasul maknanya tempat lahir Nabi. Maknanya Nabi SAW lahir dan tumpah darah ibunya, itulah tempatnya. Sejak zaman Umar Ibn Abdul Aziz, kawasan itu dibina satu masjid. Dibina masjid supaya bila orang datang ramai-ramai duduk dalam masjid macam ni. Bila semayang bila masjid, kita dapat semayang tahiyatul masjid, kita dapat melakukan ibadat seperti masjid-masjid yang ada di atas muka bumi. Itu zaman sehinggalah zaman pemerintahan Uthmaniyah. Ya, zaman pemerintahan Uthmaniyah dia masih kekal sebagai masjid. Jadi kita akan nampak satu masjid. Sebab zaman dulu banyak masjid. Satu tempat yang bagus mereka buat masjid. Satu tempat yang bagus mereka buat masjid. Ya, mereka tak letak apa-apa tugu, tetapi mereka buat masjid sebab supaya masjid ni dekat dengan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sirah tentang kelahiran Nabi saya kira tak perlulah kita cerita balik, dia akan jadi panjang. Apa yang kita dah tahu sama-sama. Dan di sinilah kegembiraan bermula. Di sinilah kegembiraan bermula. Ibn Kathir menulis dalam tentang Nabi SAW. Kalau kita nak bercakap tentang sayang, kadang-kadang kita tak berapa faham tentang sayang. Elok juga kita tahu tentang benci. Kan? Kan? Oh, Kedah tak support ni. Ya. Kita tak faham tentang sayang sehingga kita faham tentang benci. Sebab lawan pada sayang adalah benci. Baik, kadang-kadang kita cerita tentang sahabat yang sayang Nabi, Sayyidina Abu Bakar yang sayang Nabi, bagaimana Sayyidina Abu Bakar, bagaimana para sahabat, bagaimana perang Uhud, benteng bela Nabi. Kita mungkin tak sayang, kita tak boleh nak faham. Maka sebab itu pada Muqaddimah Ibn Kathir, dia cerita agak-agaknya yang paling benci Nabi siapa? Yang paling benci Nabi siapa? Alhamdulillah, Abu Jahal dah mati. Tak, ya betul. Siapa yang paling benci Nabi? Ya? Kafir.
kafir kan? Orang kafir paling benci. Yang paling benci Nabi adalah iblis. Betul itu. Yang paling benci Nabi adalah iblis. Sebab tu Ibn Katsir buat mukaddimah. Maka iblis ini meratap pada 4 keadaan. Meratap sebab tak puas hati. Sebab kita ni menangis atau meratap bukan selalunya sebab sedih, kan? Kadang-kadang kita dengan rumah kita, lala dia menangis, kita berkata lembut hati isteri aku. Dah, dia tak boleh cakap lah, geram sangat, nangis. Ada masanya orang tu menangis sebab dia tak boleh cakap, terlampau geram, betul tak? Baik, ada masanya syaitan terlampau geram bukan sekadar menangis tetapi meratap pada 4 keadaan. Pertama adalah ketika dia dilaknat oleh Allah. Ketika dia dilaknat oleh Allah. Cuba bayang ya. Sebab dia kata apa? Satu je kot. Tak sujud je. Tak sujud sekali je, tak kalah. Besar sangat masalah ni. Kan? Aku dah sujud pada Allah, aku dah taat pada Allah, daripada makam ke makam, makam ke makam, makam ke makam. Takkan aku dengan satu kes saja. Maka dia menangis tetapi marah, meratap marah sangat. Ya? Dan laknat ini semua yang saya kasihkan doa lah, janganlah kita kena laknat dari Allah. Dalam Quran ada banyak ayat lagi tentang laknat Allah kepada orang-orang yang bukan sahaja iblis. Yang kedua, dia meratap lagi. Kenapa? Dia ingatkan okey lah, it's okay, mungkin nanti akan orang kata apa? Nanti dia akan baik sendiri. Lama-lama hubungan dengan Allah akan settle. Tetapi kemudian dia dapat lagi yang kedua adalah matrud. Maka dia diusir keluar daripada syurga. Meratap sekali lagi, dia marah. Menangis, tetapi menangis bukan menangis sesal, tetapi menangis marah. Tadi yang ketiga. Kita tengok Maulid Nabi tu. Toleh sekejap je. Adalah pada saat Nabi lahir ke atas. Maka iblis meratap. Saat Nabi lahir di sana, iblis meratap menangis. Sebab perjuangan dia hanya satu, nak menyesatkan seluruh manusia. Dan Nabi perjuangannya satu, nak menyelamatkan manusia daripada neraka Allah. Maka meratap dia, kenapa perlu lahir? Kenapa lahir? Kenapa mesti lahir? Sebab tu orang yang ikut iblis, asal cerita tentang lahir Nabi, dia juga menyampah. Bukan dia nak menyampah tak, tapi tiba-tiba jadi menyampah. Kalau orang cerita tentang Nabi lahir, maaf saya, bukan kita, tapi kalau orang menyampahkan orang, suka tak dengar cerita tentang dia? Okay? Suka tak orang yang menyampah pada seorang, orang puji dia? Senang hati ke? Allah. Ya? Saya nak cerita orang, jangan kita ya. Antara doa, janganlah kami jadi orang yang menyimpan marah pada orang. Tolong ya. Sebab itu mazmumah yang akan makan kita banyak. Ya. Jangan ada dalam hati kita menyampah orang, berdendam dengan orang. Kan dalam hadis Nabi kata, antara siapa yang booking tak nak masuk syurga ialah orang yang berdendam dalam hatinya, dia mati dalam keadaan dia berdendam. Tak jadi masalah kan? Bukan masalah pun kan? Dendamlah kat seorang tu, tapi mati confirm tak masuk syurga, kata Nabi SAW. Jadi sebab tu kita buang semua benda. Baik, semua yang dikasih sekalian, itulah Nabi SAW. Bahkan kalau kita tengok dalam Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi Al-Hafiz, dia mengarang satu kitab tentang kelahiran Nabi SAW. Dia buat satu syair. Saya cuba nak ingat syair sekejap. Kalau tak ingat tak apalah. Tak malu nak kembali sekarang. Buat lama tak baca syair ni. Syair itu ditulis dalam mukadimah. Kalau tadi Ibnu Katsir menulis tentang kisah tadi, maka Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi dia menulis tentang syair ini. Dia tak enggak. Sebuah kami ni. Semua kan pusat saya.
tentang seandainya seorang lelaki yang tersangat membenci Nabi dan kemudian Allah menurunkan satu ayat khusus kepadanya, ya, yakni ayat surah tabbat yada abi lahabin wa tabb. Allah turun untuk dia khusus ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tetapi lelaki ini, ya, datang dalam khabar adalah kisah daripada Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim, menceritakan bahawa dia tengok dalam mimpi. Ini bukan hujah, ya, ini bukan hujah, tapi kisah cerita. So dia cerita pada kisah cerita, tak ada kesan apa-apa. Sebab nanti akan ada pro dan con, saya kena lapis macam tu. Cuma ada dalam Sahih Muslim bahawa dia melihat dalam mimpi bahawa Abu Lahab di hari kiamat nanti pada setiap hari Isnin yukhaffaful azab lisururi bi Ahmad. Sebab terlampau gembira dia, sebab Abu Lahab pernah satu hari je dia terlampau gembira dengan Nabi Muhammad pada hari lahir anak saudara dia. Dan kerana terlampau gembira itu, dia memerdekakan Thaibah Islamiyah, hamba dia yang paling dia sayang. Sebab terlampau gembira pada kelahiran Nabi Muhammad. Dan dia mendapat keringanan itu. Ada kat mana? Dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. Tapi ceritanya bukan perkataan Nabi, tetapi kata Abbas bin Abdul Muttalib. Dia bermimpi bahawa dia melihat kelebihan yang berlaku kepada Abu Lahab. Dan dalam Sahih itu dia kata famakan, bagaimana keadaannya orang yang tak benci Nabi, ikut Nabi, sayang Nabi, adakah dia tak dapat apa-apa? Kan seorang yang dapat sampai Allah turun pada tabbat tiada abi lahab wa tab pun mendapat kelebihan berdasar itulah, ya. Maka apatah pula orang-orang yang sayang pada Nabi dan mati dalam keadaan muwahhidan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu saja tentang tadi, ditulis oleh Syekh Syamsuddin Al-Hafiz, Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi. Baik semua yang dikasihi sekalian, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini banyaklah kalau kita nak cerita, orang akan duduk sini bercerita tentang Nabi, ya, bersyair tentang cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi lahir. Dan saya nak minta sikit, ya, tengok ke belah sana tu, belah sana je. Sebab dah terlampau banyak apa benaan sampai kita tak nampak. Di kawasan sanalah disebut sebagai Syekh Abi Talib. Saya dah ceritakan sebelum ni sikit. Syekh Abi Talib. Kisah, ingat tak kisah yang Ibn Abbas lahir, yang gembira ketika Nabi selama 3 tahun di pulau, dan di pulau tersebut Nabi kena tinggalkan rumah dan dibawa ke Syaib. Syaib bermaksud lereng, valley, ya, bermaksud lereng. Maka di lereng itulah mereka bertahan, dan orang-orang kafir Quraisy buat agreement untuk memulau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditandatangani oleh kabilah besar daripada orang-orang Quraisy. Dan setiap mereka menulis tanda tangan untuk bersetuju. Dan ini berlaku pada tahun kelima daripada kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelima kenabian Nabi setelah tadi Sayyidina Umar masuk agama Islam. Setelah tahun kelima kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah di pulau. Dan pulau bukan sembang-sembang, jom kita pulau. Tulis satu perjanjian, dan nak jadikan kuat perjanjian tersebut, mereka gantungkan ke dalam Kaabah. Maknanya ini adalah konsensus kita bahawa Muhammad naklah dibunuh. Kalau tak boleh dibunuh, maka kami akan bunuhnya. Atau kalau tidak, siapa membela dia, siapa memberi dhamin atau kifl, siapa memberi dhamin kepada dia, jaminan keluarga dia, maka keluarganya dipulaukan. Saya tak sempat nak cerita pun, saya tak boleh nak bawa perasaan saya tentang bagaimana keadaan. Kalau tengok dalam YouTube, kisahlah, jangan tengok sekarang. Pak Sale Lazada tengah masih ada Christmas, okay. Tolong tengok. Kalau kita tengok kisah orang Arab kan, dulu orang Arab ada cerita kan, dia buat cerita, Masya Allah. Sedikitlah gambaran kita nampak, ya Allah, ya Tuhan, sebenarnya sengsaranya Nabi, sengsaranya keluarga Nabi. Dan di situ kita tengok bagaimana Abu Talib. Sebab bila masuk kat sana,
Syi'ib tu maknanya dijaga, dikawal. Orang tak boleh nak masuk nak bunuh Nabi. Abu Talib hampir tak tidur malam dan tak tidur siang selama 3 tahun. Kerana jaga Nabi SAW. Itulah bapa saudara Nabi. Itulah bapa saudara Nabi SAW yang membela Nabi dan isteri Nabi. Katanya semalam kita lalu Ma'la. Siapa yang lalu Ma'la? Kita lalu je ke kuburan Ma'la. Dia best sebenarnya kalau kita pergi sana khusus untuk kita cerita tentang Khadijah, kita cerita tentang Nabi SAW, kita dekat dengan kisah. Ya, kalau kita pergi sana, maka di sanalah dan sepanjang itulah maka Siti Khadijah habiskan semua harta dia untuk bela keluarga Nabi. Sebab dia sangat kaya dan habis harta dia untuk membela Nabi dan keluarga Nabi SAW. Sedangkan Khadijah adalah manusia paling kaya, wanita paling kaya dan dalam ranking 10 terkaya orang-orang Mekah. Cuba bayangkan harta dia habis pada ketika itu untuk membela Nabi SAW. Sehingga ya, kalau kita tengok, maaf saya lompat ke tahun ke-8 Hijrah. Saya lompat ke tahun 8 Hijrah ketika Nabi masuk untuk menawan kota Mekah pada peristiwa yang disebut sebagai Futuh Makkah. Peristiwa yang disebut sebagai Futuh Makkah. Pertama kali selama 8 tahun Nabi tak datang ke tanah air Nabi. Nabi SAW datang dan Nabi masuk menakluki kota Mekah ini. Dan pada ketika itu Nabi memilih jalan di mana? Nabi memilih jalan Makkah. Di Madinah Nabi duduk macam ni, Nabi kata aku rindu pada seseorang yang berada di Mekah. Pada masa lain Nabi cakap aku rindu pada seorang yang berada di Mekah. Sahabat tengok, siapa lagi yang tak ada? Semua dah hijrah dengan Nabi. Tetapi Nabi sebut aku rindu pada seseorang yang berada di Mekah. Ketika Nabi sampai dan Nabi menunggang unta yang sama Nabi ketika keluar. Dan ketika Nabi sampai termasuk dan Nabi lalu ke Ma'la. Dan Nabi sampai dan turun di satu tempat. Dan Nabi ketika kaki Nabi pijak tempat tersebut dan Nabi tundukkan kepala Nabi. Para sahabat lihat Nabi menangis teresak-esak. Air mata Nabi menangis teresak-esak. Sekarang Nabi datang sebagai seorang apa? Seorang yang menang. Sebab Nabi dah menakluki kota Mekah. Nabi diusir keluar. Sekarang Nabi datang sebagai menang. Tetapi Nabi duduk berdiri dalam keadaan Nabi tunduk menangis teresak-esak. Di manakah Nabi sedang berdiri? Di Maqam Siti Khadijah. Nabi sedang berdiri di Maqam Siti Khadijah. Orang yang Nabi kata aku rindu pada seseorang yang berada di Mekah. Yang susah bersama dengan Nabi. Sekarang aku mencapai kemenangan. Dia tak mengecap kemenangan. Ada orang yang memang susah sampai sudah, tetapi kemudian kemenangan datang di belakang hari. Setelah Khadijah adalah orang yang sebegitu. Habis harta dia, habis seluruh harta dia, tapi dia tak pernah nampak pun kemenangan pada Nabi SAW. Sebab dia berjuang bukan untuk menang. Orang yang berjuang untuk menang, ketika dia tak menang, dia akan berhentikan perjuangan dia. Tetapi sebab dia juang kerana Allah dan kerana Rasul, walaupun dia mata dia tak nampak pun kemenangan Nabi SAW, tetapi dia tetap berjuang. Sehingga ada riwayat ya, ada riwayat menyatakan pada hari, tuan-tuan tengok tu, tuan-tuan hanya toleh ke kiri, cuma saya tak nak tengok toleh lama sangat je. Di zaman dahulu, di sebelah kiri ni, dekat dengan Bukit Marwah, ada satu masjid kecil. Ada satu masjid sesaiz rumah. Sebab rumah Nabi di-preserve sejak zaman, sebab Nabi bila hijrah ke Madinah, rumah tersebut tak diduduki. Dan ketika Sayyidina Umar, kemudian khalifah kemudiannya, rumah Nabi tersebut dijaga dengan disil di atasnya, ditutup bahagian atas dia dan dibina masjid ke atasnya, supaya umat Islam dapat merasa duduk di tempat wahyu turun berulang kali.
duduk tempat Siti Fatimah membesar, yang hari-hari Siti Fatimah berkata, aku lihat ayah aku keluar waktu pagi dalam keadaan berpakaian putih yang bersih, pulang petang hari dalam keadaan penuh najis di atas badan. Pernah Nabi pulang dalam keadaan lendir uri unta yang berlelehan di belakangnya, busuk kerana dituang oleh orang-orang Quraisy yang benci pada Nabi SAW. Esok adakah Nabi berhenti? Esok Nabi buat lagi. Esok Nabi buat lagi. Maka Siti Fatimah, di ruang itulah, di rumah itulah kita dapat rasa, Masya Allah, inilah ruang seorang anak perempuan yang menangis setiap kali lihat ayahnya balik. Kenapa? Sebab alangkah susahnya dakwah rupanya. Kita tak pernah rasa kan? Kita tak pernah rasa kita duduk dalam keadaan empuk. Saya duduk dengan tuan-tuan begitu baik dengan saya. Tuan-tuan tak baling apa pun pada saya. Tapi Nabi tak dapat apa yang saya dapat. Nabi dapat dilontar dengan diludah, Nabi dihina, Nabi dituang dengan uri, dituang najis atas kepala Nabi SAW. Dan ma'al asaf, bangunan tersebut telah dipecahkan dan bangunan tersebut telah diganti dengan tandas. Tuan-tuan boleh tengok lagi dalam YouTube kan sekarang. Kisah bagaimana rumah Nabi telah dibongkar. Wahyu turun di situ. Berapa banyak wahyu turun sebab Nabi duduk 13 tahun lebih lama berbanding dengan 10 tahun di Madinah. Wahyu lebih banyak turun di situ. Semua yang saya hormati dan saya kasih setia. Katanya di situlah, ya, dalam satu catatan, sebab catatan ni banyak. Cuma dalam sirah catatannya longgar. Dikatakan bahawa pada hari sebab kewafatan Abu Talib dan kewafatan Siti Khadijah dekat sangat. Ada kata hari, ada kata minggu, ada kata bulan, tapi takkan langgar tahun. Ketika mereka keluar daripada pengepungan, setelah kita tahu dalam sejarah bagaimana perjanjian tersebut dimakan oleh anai-anai yang memakan semua tulisan melainkan ada bismillah. Allah pun Allahumma bismillah, nama Allah saja yang tinggal. Maka ketika itu dengan sendiri secara otomatis perjanjian tersebut batal dan keluarlah Nabi dan pulanglah Said Abu Talib dalam keadaan sangat sakit. Kita tak tidur sekali, bukan tak tidur, jet lag pun. Bukan tak tidur, jet lag kan? Allahu Akbar, sensaranya tengok muka kan. Nak gurau tak dia lah. Itu baru jet lag sehari je. 3 tahun tak tidur waktu malam dan siang kerana jaga Nabi SAW. Siapa Abu Talib? Siapa dia Siti Khadijah? Sehingga kurus kering kedua orang yang menjaga Nabi SAW. Sebab itulah kalau ikut Imam Suyuti membuat kesimpulan daripada tentang Abu Talib. Abu Talib matinya dalam keadaan Islam berdasarkan kepada syahadah penyaksian daripada bapa saudara Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib bersaksi bahawa Abu Talib masuk Islam ikut Nabi. Cuma dia tak boleh tampilkan Islam dia. Kenapa? Sebab dia kena jaga maslahah Nabi. Sebab dia deal sentiasa. Sebab kalau dia kelihatan mengikut Nabi akan lebih teruk. Kasut kita tak sama dengan kasut Abu Talib. Sebab tu sampai pada mata orang dia kelihatan tidak ikut Nabi SAW, tapi kata Abbas bin Abdul Muttalib, aku bersaksi bahawa dia telah ikut kau ya Rasulullah. Itu kata-kata Imam Suyuti. Saya selesa untuk ikut perkataan tersebut, ya, sebab tak ada masalah dengan kita pun. Tapi senang bila kita tengok bagaimana seorang yang membela Nabi dengan penuh jiwa dan raga dia, sampai habis segala harta dia, sampai habis segala susah dia. Itulah dia Abu Talib. Dan siapa tadi? Siti Khadijah di rumah Nabi, di rumah Siti Khadijah. Maka Siti Khadijah dalam keadaan sakit, kering, dan Nabi letak Siti Khadijah di atas riba Nabi SAW. Saya bawa catatan, banyak catatan, just bawa catatan saja. Dan pada saat itulah Nabi lihat seorang wanita yang jenguk, yang dalam keadaan melihat menanggung kesakitan yang sangat panjang. Inilah wanita yang dulu ketika belum berkahwin dengan Nabi, kalau dia berjalan, orang akan bagi ruang dan tunduk kerana hormat kepada seorang wanita bangsawan yang baik.
Tapi hari ini sedang berbaring di atas ridha Rasulullah dalam keadaan kurus kering, yang tidak punya apapun bersama. Semua yang saya kasih sekalian. Sebab tu saya katakan balik, ingat tak, dalam hidup kita dua benda yang kita kena buat nak sampai jalan Allah. Yang pertama adalah hijrah, betul kan? Yang kedua adalah jihad. Tetapi tak boleh berlaku dua ni kalau tidak ada korban. Sekarang kita tengok bagaimana manusia yang tunjuk pada kita sebab kita dekat dengan wanita itu. Berbaring di atas riba Nabi dan Nabi mengusap ubun-ubun kepalanya. Dan pada saat itu Nabi mengalir air mata. Nabi tengok wajah dia, inilah wanita yang dulu Masya Allah bangsawan. Inilah isteriku sekarang dalam keadaan sakit. Kenapa? Sebab bela Nabi. Mereka tidak ada makanan. Selama 3 tahun mereka tidak ada makanan. Yang mereka makan adalah pucuk tamar yang utuh. Tolong panjat pokok tamar, petik, kunyah, makan. Itu makanan Nabi. Itu makanan Siti Khadijah. Kita tak tahu ketika kita berapa kali sedawa. Itulah makanan Nabi. Dan Khadijah lah yang siangkan. Itulah yang ada pada Nabi dan keluarga Nabi SAW. Kita tengok Nabi Indonesia menuliskan tentang kisah. Kita tahu tetapi kita tak rasa. Sebab kenyang kita melupakan tentang susah Nabi. Sekarang wanita tu berbaring di atas riba Nabi dalam keadaan ketika mengalir air mata Nabi. Air mata Nabi jatuh ke atas pipi Siti Khadijah. Ketika air mata Nabi jatuh atas pipi Siti Khadijah, Siti Khadijah buka mata dan dia lihat Nabi menangis. Dan pantang Siti Khadijah tengok Nabi menangis. Pantang Siti Khadijah adalah tengok Nabi susah hati. Dalam keadaan payah dia cuba bangun, dalam keadaan menggigil dia cuba bangun. Ingat tak Siti Khadijah bila Nabi turun daripada Gua Hira? Di rumah itu jugalah Nabi berkata, Zammiluni, Zammiluni, Zammiluni. Selimutkan aku, selimutkan aku. Siti Khadijah bukan hanya menyelimuti Nabi, tapi Siti Khadijah memeluk Nabi, memberi tenangan pada Nabi dan memuji-muji Nabi SAW. Sebab dia tak boleh tengok Nabi susah. Sebab isteri yang solehah, dia tak ada satu perasaan pun untuk menyakitkan hati suami. Dia tak nak. Dan ketika dia dalam keadaan tak mampu, dia lihat suami Nabi menangis, dia takut Nabi menangis atas susah. Maka dia bangun pada ketika itu, Mayuhika ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan kau menangis wahai Rasulullah? Diletak di atas ribu. Rasulullah tarik perlahan. Rasulullah mula memuji-muji tentang siapa dia dan siapa sekarang. Rasulullah cerita banyaknya yang dikeluarkan oleh Siti Khadijah. Infak harta yang Siti Khadijah lakukan untuk agama dan untuk keluarga Nabi SAW dan Nabi. Tuan-tuan, dia sekadar catatan sirah saja yang longgar. Dikatakan ketika Nabi menyebut tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Siti Khadijah, Siti Khadijah memegang mulut Nabi dan berkata, ya Rasulullah, jangan ulang apa yang aku beri, sebab apa yang aku beri terlampau sedikit. Sebab apa yang Khadijah dapat terlampau banyak. Aku dapat engkau wahai Rasulullah sebagai teman aku. Aku dapat engkau ya Rasulullah. Aku dapat berjuang dengan engkau ya Rasulullah. Namun ya Rasulullah, andai kesakitan ini membawa pada mati, dan Khadijah tak ada apa lagi nak beri pada engkau ya Rasulullah. Tetapi orang Quraisy masih lagi datang untuk menyakiti engkau ya Rasulullah. Sekira perlu, ya Rasulullah, kau cungkilah tulang rusukku ini ya Rasulullah. Kau ambil jadikan pedang untuk kau mempertahankan dirimu dan agama ini ya Rasulullah. Sebab Khadijah tak ada apa dah nak bagi pada engkau ya Rasulullah. Tapi yang ada padaku adalah tulang rusuk yang boleh kau jadikan pedang untuk kau berjuang pada jalan Allah. Semua yang saya hormati, kita duduk sangat dekat dengan sejarah itu. Dan kita datang dijemput oleh Allah untuk melihat sejarah itu. Supaya kita, walaupun di mana kita akan mengikut jalan Nabi SAW. Maka itu janganlah pernah lupa ya, untuk kita mendoakan orang-orang yang terdahulu daripada kita. Sentiasa menyebut tentang Siti Khadijah. Sebut tentang Siti Khadijah. Kita pun tahu Nabi kan,
sentiasa walaupun dah berhijrah ke Madinah akan sentiasa bercerita tentang Siti Khadijah. Maka berceritalah balik nanti tentang Khadijah. Walaupun kita tak sekuat dan tak sebaik Siti Khadijah, maka sebutlah tentang Siti Khadijah selalu. Ketika kita lemah, ketika kita rasa jatuh, maka sebutlah nama Siti Khadijah dalam doa kita. Wahai Allah, ada orang daripada hamba-Mu ya Allah yang lebih payah berjuang berbanding aku. Maka pada ketika itu ya Allah, berilah kekuatan pada aku. Baik semua yang dikasih sekalian, kita ada 3 penjuru. Di sana adalah Syaib Abi Talib. Di sana ada tempat lahir Nabi. Dan di sana adalah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita buka menjadi dahsyat tempat ini? Namun biarlah kita kekal dalam hati kita rasa betapa hebatnya Siti Khadijah binti Khuwailid yang sangat disayangi oleh Nabi. Nabi tak pernah tinggal untuk memuji. Bahkan Nabi SAW ada dengar orang menyebut tentang Siti Khadijah, Nabi akan berpaling dan juga dengar tentang kisah. Dan Nabi ketika membuat sembelihan, maka dia akan sebut bagikan kawan pada kawan Siti Khadijah dahulu. Nabi tak pernah melupakan manusia yang berjasa. Nabi tak pernah walau satu hari dalam hidup melupakan manusia yang berjasa. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan pada kita untuk ada di atas jalan Nabi, duduk di belakang Siti Khadijah. Untuk kami ya Allah di hari akhirat nanti ketika kawat padang mahsyar ya Allah, jadikanlah imam kami di hadapan adalah Rasulullah. Di hadapan kami adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Di belakang di hadapan kami adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di hadapan kami adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Di hadapan kami adalah Sayyidina Utsman Al-Affan. Di hadapan kami adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Di hadapan kami adalah 10 yang dijamin syurga ya Allah. Di hadapan kami adalah para ulama amilin yang berjuang ya Allah. Mereka-mereka yang soleh, mereka-mereka yang mendahului kami ya Allah di atas iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala ingat ya, kita akan tinggalkan bumi Mekah, kita akan tinggalkan Syaib Abi Talib, kita akan tinggalkan paparan gambaran masjid tempat Nabi lahir satu masa dahulu dan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memori tersebut lekatkan dalam hati, simpan dalam hati saat kita nak berjuang, saat kita rasa susah, saat apa pun, maka biarlah dikekal hidup dengan kita sampai bila-bila, sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita hijrah, saya cerita jihad. Mungkin dalam kepala kita jihad. Ya, kami nak jihad, tapi jihad itu apa? Bagaimana dalam keadaan, situasi dan kondisi yang patut kita tolak? Baik. Untuk mungkin simplify soalan ini untuk jawapannya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Musa Al-Asy'ari ataupun Abdullah bin Qais. Nabi sallallahu hadis ini muttafaq alaih ya. Nabi ditanya tentang jihad macam soalan yang sama. Tetapi di cerita ni orang bertanya pada Nabi orang yang berjuang pada jalan Allah, pergi berjuang pada jalan Allah dalam keadaan dia dianggap sebagai syuja', dianggap dia sebagai seorang yang berani dan pelbagai lagi. Maka mereka tanya ya Rasulullah, apa yang sebenarnya jihad fisabilillah? Mungkin saya nak menumpang hadis tu. Apakah yang dikatakan jihad fisabilillah? Sebab ini yang kita bakal buat kan? Baik, apa kata Nabi? Kata Nabi, barang siapa yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah, maka itulah dia jihad fisabilillah. Ya, barang siapa yang berjuang litakuna kalimatullah hiyal ulya wa huwa fi sabilillah. Baik. Yang dikatakan jihad adalah orang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah. Kalimat Allah. Apakah kalimat Allah? Apakah kalimat Allah? Sebab dia kalimah sirah majaz. Apakah kalimah Allah? Ya. Kalimah Allah adalah syariat Allah. Jadi, apakah dinamakan jihad? Kata Nabi, orang yang membangunkan syariat Allah. Baik. Untuk menjadi tinggi. Baik, dalam rumah kita ada tak syariat Allah? Ada tak syariat Allah? Solat, menutup aurat, apa lagi? Apa saja perintah Allah dalam rumah tangga kita. Kita meninggikan kalimah itu, maka kita meninggikan syariat itu, kita dianggap sebagai
jihad. Kita sebagai pensyarah, kita keluar dan kita nak supaya manusia ini melihat bahawa Allah itu ada, Allah itu berkuasa. Dalam kita punya cerita tentang mungkin tentang mechanical, tetapi kita tahu bahawa aku nak berjuang, nak memasukkan supaya nampak tingginya syariat Allah, kedudukan Allah, maka kita masuk. Maka dia dianggap sebagai berjuang pada jalan Allah. Walaupun di tempat kerja, ada di kalangan kita ni kontraktor, tetapi kontraktor yang bila saya nak berniaga, nak mengikut syariat Allah, maka dia dianggap sebagai berjuang pada jalan Allah, berjihad pada jalan Allah. Jadi apa saja yang dibuat oleh seseorang yang bukan hanya melaksanakan syariat, tetapi mengangkat syariat, li'a'la kalimatillah, maka itu dianggap jihad. Jadi sebab tu jihad itu sangat luas, bukan hanya di medan perang, tetapi di mana medan kehidupan kita. Okey. Jadi lepas ni kita nampaklah kat mana-mana, tetapi bagaimana kita nak masukkan Islam. Kita mula dengan family kita. Mula dengan family kita. Bagaimana family kita nak jadikan Islam tu utama. Bagaimana supaya anak kita kenal Allah terlebih dahulu. Bagaimana syariat Allah setelah mereka kenal Allah, kita tanamkan kepada hati mereka. Peraturan-peraturan Allah. Kemudian berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Maka kita buat semua ini, itulah dianggap jihad fisabilillah. Itulah jihad yang kita boleh buat di mana-mana, insya-Allah. Okey? Jadi ada ruang dan bidang masing-masing. Dan kita tahu bahawa kita seperti seorang pejuang yang bagaimana mengangkat syariat Allah dalam bidang saya, maka jom kita gerakkan. Maka kita, kata Nabi, dianggap sebagai berjuang jihad pada jalan Allah. Tengah kerja mati, matinya syahid. Tengah bekerja. Okay, syahid itu bukan syahid yang terpaksa dikuburkan dalam keadaan tidak dimandikan atau tak dikafankan. Tetapi di sisi Allah, kita adalah seorang mujahid yang mati pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin ada soalan lain sebelum kita agak-agaknya. Kalau kita ada di zaman Nabi, agak-agaknya dengan cara mindset kita ni, agak-agaknya ikut Nabi ke ikut Abu Jahal agak-agaknya ya. Risau juga kan? Ikut Nabi yang follower dia hamba-hamba. Follower dia golongan hamba-hamba je. Tetapi geng-geng kita adalah golongan orang-orang yang have. Tayangan. Sangat trendy. Nabi, Masya Allah. Kan? Sebab tu bila kita fikir, Masya Allah, kalau aku duduk zaman Nabi, belum tentu kita boleh ikut Nabi SAW. Sebab tak ada jaminan apa pun pada Nabi. Dia tak ada jaminan pada Nabi SAW. Sebab itulah Allah Maha tahu, maka Allah tak jadikan kita di zaman Nabi. Kalau kita di zaman Nabi, tentu dalam riwayat daripada Syiar Alam Nubala ataupun nama-nama sahabat Nabi, tiba-tiba ada Zurabli radhiyallahu anhu. Masya-Allah. Kalau tengok buat terkejut, tengok saja buat terkejut macam tu tak tahan tu, masya-Allah. Maka Allah Maha tahu, maka Allah jadikan kita di tempat mana kita ada. Dan yang pasti syukur, alhamdulillah, kita dah masuk dalam circle umat Nabi yang tak pernah jumpa Nabi tetapi beriman dengan Nabi dan belajar sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita begitu besar Nabi beri penghormatan pada kita, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang rindunya pada kita. Jadi kita dah biasa dengar tentang benda ni. Nabi menyebut pada para sahabat, aku rindu pada ikhwan aku, kata Nabi. Aku rindu pada ikhwan aku, kata Nabi. Para sahabat kata, kami ke? Macam tu lah kan? Rindu kan? Rasulullah rindu kami ke? Dah, antum ashabi. Kamu kawan aku. Kawan ni adalah orang yang rapat dengan Nabi. Turun, susah, senang, kat mana. Antum ashabi. Engkau ashabi. Ashabi, Masya Allah, kedudukannya memanglah telah dijamin. Tetapi yang aku rindu adalah ikhwani. Ikhwan adalah saudara. Itu yang saya tak nak minum air bila depan orang lah kan. Sampai kecil hati, sampai tak nak jawab lah kan. Tadi saya tanya kan,
Kan? Saya tanya kan hari tadi. Ikhwani adalah Saudara. Ikhwani adalah adik-beradik aku. Masya-Allah. Kita tu kadang-kadang okey. Kita cakap dalam bahasa Melayu. Sebab ikhwan bahasa Arab. Kan kita translate bahasa Melayu. Baik ya. Bahasa Melayu. Orang Kedah diam. Saya confuse kat Kedah. Tolong sebut siapa adik-beradik. Yang kita panggil adik-beradik. Kakak, abang, adik. Stop. Kan? Okey. Keluar sikit kita dah mula panggil sepupu kan? Sepupu kita panggil apa? Saudara. Betul kan? Baik. Okey, sekarang kita pergi ke bahasa Inggeris. Ikhwan in English adalah brother and okay, brother and sister. Brother pi tukar ke bahasa Melayu. Faham. Baik. Kita saja bagi jauh. Tolong saya balik kampung nanti jumpa adik-beradik kata ni saudara saya, kenal kat orang. Tolong perkenal kat orang, ni saudara saya. Adik dia. Bin sama, ni saudara saya. Saat lagi dia akan left group. Sebab panggil saudara. No. Kita adik-beradik. Nabi sedang cakap kita adik-beradik Nabi. Kita ni adik-beradik Nabi. Nabi nak bagi tahu macam tu. Ya? Baik. Kata Nabi, aku rindu pada saudara. Jadi para sahabat, ya Allah, bukan kami, maka siapa? Kata Nabi, barang siapa saudara aku, ikhwanku ataupun adik-beradik kita kata tadi adalah yang tak berjumpa dengan aku tetapi beriman dengan aku. Kita dapat, insya-Allah kita dapat perkara tersebut. Dan Nabi menyebut tentang syauq, tentang rindu pada saudara ni sampai Nabi menangis. Ya, sampai Nabi menangis. Riwayat kata Nabi pulang daripada Baqiyah dan Nabi menyebut perkataan sampai para sahabat cemburu. Sampai para sahabat cemburu, ya Allah, bestnya jadi ikhwan. Bestnya jadi kita. Ya. Dan sebab itulah saya kira kita juga akan sayang Nabi seandainya kita kenal banyak Nabi. Inilah ulama-ulama dulu buat. Sebab tu dia buat maulid lah, dia buat apa. Bukan sebab apa sebenarnya. Sebab kita makin jauh daripada Nabi. Kalau tidak ada majlis ini, nescaya masya-Allah makin lama makin jauhlah kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyakkanlah mengikut. Pada saya Nabi ni kan, setengah orang kata kita belajar hadis maka kita akan kenal Nabi dah. Belajar apa saja ilmu Islam kita akan kenal Nabi. Jangan kecilkan bahawa belajar hadis baru kenal Nabi. Sebab dalam akidah itulah tinggalan Nabi tentang kepercayaan. Fiqh itulah tinggalan Nabi tentang amalan. Ya. Tasawuf ataupun akhlak itulah tinggalan Nabi tentang bagaimana nak menjaga dan memperbaiki diri masing-masing. Bukan hanya hadis. Ya, setengah orang kata kita ni kalau sayang Nabi cuma kita baca Syama'il Muhammadiyah. Syama'il tu hanya satu juzuk sahaja. Tetapi kita belajar fiqh. Kenapa kita belajar fiqh? Sebab semayang itulah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyaklah terma-terma kritikal yang ada pada hari ini yang kadang disalah faham, ya. Contoh ya. Kita nak ikut Islam kan ikut sunnah? Ada, boleh jawab dah. Tadi adik-beradik ya. Adik-beradik saya ceramah kat Kedah. Saya panggil masa tu buat training untuk budak-budak. Saya panggil seorang. Saya kata, siapa nama adik-beradik? Tak tahu. Dan kepala saya, adik-beradik saya 5 orang je kot. Kalau tanya, tentu saya akan boleh sebut seorang-seorang. Tanya budak Kedah ada seorang. Siapa adik-beradik ingat nama adik-beradik? Tak tahu. Dia kata adik-beradik beramai. Saya kata ramai pandai sangat. Habis tinggi belawak. Kan? Saya buat pilihan duduk lah. Pergi panggil orang lain pula. Tolong sebut nama adik-beradik. Tak tahu. Ya Allah, saya kata awak ni. Lepas tu barulah masa rehat menganjur kata Ustaz, kita kat Kedah ni sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu, lemah adik-beradik. Oh ya kah? Kata. Sebab tu saya kata adik-beradik jangan yang cerita Kedah. Orang Kedah kata adik-beradik dia ramai. Kan? Kita adik-beradik macam tadi lah. Abang, adik, ada. Stop. Sebab itulah pada saya kita sama-sama ikut. Sebab tu kan raditu billahi rabban wa jangan confuse. Ya? Sebab yang kita belajar fiqh itu
itulah dia sunnah Nabi yang sebenar. Sunnah Nabi yang sebenar adalah apabila kita melakukan apa yang ada dalam ilmu fiqh. Sebab tak mungkin fiqh ada tak mengambil daripada Nabi. Ya, tak mengambil daripada Nabi SAW. Sebab orang confuse, orang jadi confuse dengan terma teknikal. Ikut sunnah, ikut sunnah, ikut sunnah, ikut sunnah. Okey, kalau kita makan masak lemak cili api, kita ikut sunnah dah? Soalan tu dah memang boleh jawab, tapi kalau kita makan masak lemak cili api, sunnah dah? Nampak? Sunnah tetap. Okeylah, kari ya. Makan kari. Makan kari. Bulan engkau. Sunnah ke tak? Sunnah. Ha? Macam mana cara makan Nabi? nak bagi banyak tak berapa clear ni sebenarnya. Apa dia? Tadi dalam tabligh je lah. Kita rumah tak lah. Allah, tuah lah tabligh. Baik. Nabi pernah tak makan haram? Saya nak tanya, Nabi pernah tak makan benda haram? So bila Nabi makan halal, itu sunnah Nabi dah? Masak lemak cili halal ke tak? Itu sunnah ke tak? Settle, tak payah tabligh. Tapi tabligh dulu baru sunnah. Nampak tak? Kita kecilkan sunnah benda yang sunat. Sunnah tu sunnah. Pergi tabligh tengok, tapi makan dalam dulang, tapi dia punya masak lemak biawak. Sunnah ke? Sunnah kau duduk lengkong-lengkong, makan dalam dulang. Makan 3 habis tu jari 3. Kan? Nampak tak? Kita dah terpenuh, Masya Allah. Bila kita makan, masak lemak cili api, dia adalah benda yang halal. Nabi pernah tak makan yang haram tak? Nabi sentiasa suruh makan, dan Nabi bukan suruh, Nabi juga makan yang halal. Maka itu sunnah Nabi. Nabi suruh sebab sunnah benda yang kita ikut. Ada yang kita ikut tu jadi wajib. Nampak tak perasan kan? Ni bila tamat baru sunnah. Bila makan habatus sauda baru sunnah. Lepas tu kita berubat carilah pegaga ke apa. Oh ni tak sunnah. Yalah, Nabi tak ada pegaga di sini. Tetapi kan sifatnya sama. Maknanya sifat yang herba yang mendatangkan dia punya sendela dia punya tu. Baik, jadi sebab tu Masya Allah kefahaman macam ni tu. Ya, sebab orang dah zoom kecil kan. Dan ini je sunnah. Jadi sedangkan tak. Ya? Sebab itulah saya katakan bahawa nak ikut Nabi ni, ikut sunnah adalah ikut Islam mesti. Sebab kalimah sunnah itu dia kalimah teknikal. Term teknikal. Ya? Yang diguna pakai oleh ulama untuk jadi apa yang kita boleh. Sebab sunnah maknanya adalah benda yang kita kena ikut. Ya, ada yang wajib ikut, ada yang sunat kita ikut. Wajib tak dapat tidak mesti ikut. Itu juga sunnah. Ya? Okey. So, seluar kita ni sunnah tak Cik Din? Ni seluar tu. Pakai sunnah ke tak Cik Din? Sunnah. Kenapa sunnah? Sebab Nabi menutup aurat. Maka bila kita menutup aurat, itu sunnah Nabi SAW. Kan kita sekarang kecil kan, makanan sunnah. Pak kita makan hari-hari kita tak sunnah lah. Kan? Masalah makan kecil, yalah, bisnes memanglah kan, orang bisnes nak bagi laku dia zaitun, nak bagi laku dia buah tin kan. Sedangkan Masya Allah semua makanan okey lah. Baik, semua yang dikasih lah. Sebab itulah balik nanti kita buat reunion kot. Tak, mana-mana pun boleh. Macam serius je gaya-gaya nak jawab. Ni pun tak larat dah Ustaz. Tak, maksudnya kita kumpul balik bila-bila 2-3 bulan supaya kita refresh sama-sama. Boleh ke? Boleh. Alhamdulillah ya. Baik, semua yang dikasih silan. Okeylah, macam saya katakan tadi, banyak sangat kalau kita nak bincang yang kita boleh buka. Mungkin setiap kali datang dia akan berbeza lah pula kisah dia. Ya. Jadi kali ni mungkin antara yang saya suka kisahkan adalah tentang apa ni? Jabal Abi Qubais yang telah ditutup keseluruhan bukitnya dan tinggal istana sahajalah. Ya. Istana-istana ni maknanya kalau raja-raja yang datang, katanya Siti Nurhaliza pun di sini. Ada tetamu dia raja kan. Jadi di sinilah. Orang Arab
kan dia ada kunyah. Kunyah ni makna gelaran. Ha? Ya. Ya. Dia punya kunyah ni, dia punya gelaran lah. Gelaran. Ya. Umur, alhamdulillah. Sebab kunyah dia mesti ada umur atau apa? Umur mukminin. Okey. Okey. Dekat Datuk. Ya. Baik, gelarannya adalah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Apa maksud dia? Kata terjemah bahasa Melayu, ibu kepada Abdullah. So, ibu kepada Abdullah. So, siapa Abdullah tu? Hebat sangat soalan. Ha? Ibu kepada hamba Allah. Baik. Jawapannya adalah ibu. Dia minta izin. Tentang Aisyah minta izin daripada Nabi untuk dapat kunyah. Sayyidina Aisyah ada anak dah? Sayyidina Aisyah ada anak dah? Tak ada anak. Dia tahu tak ada anak kan? Baik. Sayyidina Aisyah tidak ada anak. Tapi dia jadi ibu kepada Abdullah. Abdullah siapa sebenarnya? Dia adalah anak saudara dia tu. Dia adalah anak saudaranya yang bernama Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah itu adalah Abdullah bin Zubair. Dan kenapa saya tiba-tiba cerita tentang Abdullah bin Zubair? Kerana Abdullah bin Zubair adalah mengisytiharkan bahawa dia adalah khalifah. Dia adalah khalifah ketika berlakunya perpecahan dalam politik Umayyah, Bani Umayyah. Ya. Maka pada ketika itu kawasan Mekah dan Madinah, Mekah terutamanya, maka yang dipimpin pada ketika itu adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. So bila sebut Abdullah bin Zubair, mak dia siapa? Mak dia siapa? Mak dia adalah Asma binti Abi Bakar. Siapa adik-beradik yang Sayyidina Aisyah? Asma binti Abi Bakar. Yang kisah kita nak cerita kat Jabal Tur tak bersampaian. Nanti pergi main lain insya-Allah. Amin ya Allah. InsyaAllah bukan rekod kan. InsyaAllah Allah makbulkan datang lagi insyaAllah. Kita duduk kat Seoul lama sikit duduk macam ni kan? Sebab pada saya Seoul tu satu tempat yang memang sangat-sangat kami suka dia duduk. Ya, baik. Apa yang saya nak cerita adalah Lagi dia kurang sikit. InsyaAllah kan. Member consider member kan. Baik. Semua yang saya kasih sekalian, Abdullah ibn Zubair, maka dia terpaksa berjuang dan dia berperang. Masa itu berlakulah peperangan antara dia dan gubernur yang dilantik untuk mengambil jawatan itu yang bernama Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj Yusuf As-Saqafi, biasa dengar tak nama dia? Tak dengar. Ada tak jasa dia yang kita pakai? Ada tak jasa dia yang agaknya kita pakai? Dia berperang dengan Abdullah ibn Zubair. Ada tak jasa dia yang kita pakai? Ya. Ada. Macam mana? Cara tanya macam mana orang? Nak tanya je. Maaf saya. Siapa yang Alhamdulillah daripada dah sampai sini dia habis baca Quran 1 juzuk ke 2 juzuk ke 3 juzuk ke dah hafal? Ada tak? Ada tak siapa baca 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk? Ada dapat? Cik Din dapat berapa? Alhamdulillah. Just bukan nak riak, nak cerita je bagi semangat orang lain. Satu juzuk. Terima kasih.
As-Saqafi. Sebab dia lah yang pecahkan Quran ikut juzuk. Ada kena-mengena ke? Tiba-tiba ada kena-mengena. Di zaman Nabi, Al-Quran tak dipecah ikut 30 juzuk. Zaman Nabi, Al-Quran tak dipecah ikut 30 juzuk Al-Quran. Tak berlaku pada mana-mana hadis atau sahabat Nabi baca juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3, juzuk 4. Al-Quran hanya dipecah ikut surah. Dan juzuk mereka hanya ada 7 saja. Jadi juzuk yang pertama adalah 1 sampai saya tak ingat dah dia punya pecahan dia adalah surah 1 sampai surah 3. Dikira sebagai chapter 1. Pecah sampai 7. Kenapa pecah sampai 7? Sebab para sahabat, orang biasa dia mesti habis Quran seminggu sekali. Itu paling biasa. Jadi bila sampai Hajjaj Yusuf As-Saqafi, dia takut orang ni langsung nanti tak boleh habis Al-Quran. Dalam sebulan dia tak nak habis Quran, sebab dia tak nak jadikan kita ni adalah dengan Quran mahjura. Maka pada ketika itu dia pecah ikut helaian. Ya, nampak tak rubuk? Dalam Quran tu ada rubuk, ada ain tu. Ain itu satu rubuk. Dia ada untuk term untuk rubuk. 1/4 campur 1/4. Setiap separuh ada 1/8, campur 8/8 dia jadi satu juzuk. Yang buatnya adalah Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Dan ulama tak bantah pun sampai hari ni. Benda yang tak ada zaman Nabi yang kita buat. Ya. Saya tambahkan. Terima kasih Panglima di belakang. Baik. Sehinggalah akhir sekali peperangan ketika dia sampai ke Kaabah, sampai ke Mekah untuk menaklukki ketika perang yang bertahan begitu lama, peperangan tu berlaku, mereka tak boleh masuk. Sampai akhirnya mereka dah makin masuk dan kekuatan Abdullah bin Zubair yang menjadi khalifah pada ketika di sini makin lemah. Maka mereka naik ke atas jabal dan mereka bawa menjanit. Menjanit tahu dah yang macam lastik. Siapakah pertama menggunakan menjanit? Jawapannya adalah Rasulullah di Taif. Kan kita pergi Taif tu kan? Sempat baca? Pergi sekali lagi insya-Allah. InsyaAllah. Baru ni kita beli buku banyak kan. Jadi terlupa nak cerita tentang menjanit, bagaimana Rasulullah nak memecah kubu yang dahsyat. Baik semua yang dikasihi sekalian. Maka Hajjaj dan tenteranya naik atas bukit itu dan melepaskan menjanit untuk memecahkan Kaabah. Kaabah menjadi pecah. Dan pada saat itu Abdullah bin Zubair berada pada kekuatan yang makin lemah. Tenteranya banyak yang jatuh rebah. Dan pada masa itu ada satu benda je, satu kisah je kecil je. Maka pada saat tersebut, dalam keadaan penuh darah, ketika dia memakai baju besi dan ketika dia memakai pedang, dalam keadaan dia tak boleh bangun dan dia terpaksa merangkak. Ke mana dia pergi? Dia jumpa dengan mak dia. Siapa mak dia? Asma binti Abi Bakr yang telah tua, yang telah buta pandangan, yang telah buta mata dia, yang duduk dan dia dengar pintu dibuka dan Abdullah bin Zubair masuk merangkak dalam keadaan dia buta dan Abdullah bin Zubair duduk di hadapan dia. Seorang mak yang memegang kepala anak dia dan dia rasa basah. Dia pegang muka anak dia, dia dapati penuh dengan basah dan luka yang mengalir. Ni anak dia pun, anak dia yang dilahirkan. Dan Abdullah bin Zubair siapa? Apa istimewa Abdullah bin Zubair? Anak muhajirin yang pertama lahir setelah hijrah. Anak pertama lahir Abdullah bin Zubair. Sebab orang Yahudi kata sumpahan orang-orang muhajirin, mari sini memang takkan dapat anak. Mari sini memang tak dapat anak. Ketika Asma datang melahirkan, maka habis
kononnya sumpahan orang Yahudi kepada orang Muhajirin, maka Abdullah bin Zubair yang sedang saya cerita sekarang ni dilahirkan oleh Asma binti Abi Bakr. Sekarang ibu ni dipegang tangan dia penuh dengan darah, dipegang dan dirasa baju anak dia, dan dirasa dan dia dengar anak dia sedang merengek kesakitan. Anak kita kan dia sakit kan, dia tak mak kan, ya? Kat luar kau kuat kan, kat rumah dia lah yang hemoi, ibu sakit tangan, kuning bayar, boring kan contohnya. Anak macam tu lah kan. Kat luar mungkin dia seorang panglima, tapi sekarang di hadapan mak dia sebagai seorang anak. Sebab anak tak akan jadi anak sampai bila-bila, mak sampai akan jadi mak sampai bila-bila. Dan ketika dia pegang, dia tahu anak dalam keadaan yang sangat sakit. Dalam keadaan dia dengar bunyi rengekan kesakitan, merintih kesakitan, maka dia berkata kepada mak, wahai ibu, telah gugurlah tentera-tentera wahai ibu, telah terbunuhlah tentera wahai ibu. Aku berada pada benteng yang terakhir. Wahai ibu, adakah saat masanya sekarang aku menyerah kalah pada Hajjaj Yusuf As-Saqafi? Adakah sekarang waktunya aku untuk menyerah kalah pada Hajjaj Yusuf As-Saqafi? Mak dia memegang bahu anaknya, ya, bergemerencing bunyi baju besi dia. Ibu dia buta. Mak dia tanya, wahai Abdullah, adakah kamu berjuang ini kamu rasa betul atau salah? Wallahi mak, apa yang saya berjuang ini betul. Mak dia kata apa dia? Kalau kamu rasa kamu hidup dan berjuang adalah untuk betul, pergi mati berjuang dalam keadaan untuk kamu mati dalam keadaan. Wahai anak aku lebih rela engkau akan tergantung dan disalib dan engkau mati kerana engkau mempertahankan kebenaran, daripada aku dapati engkau selamat tetapi kau lari daripada kebenaran yang kau berjuang. Abdullah bin Zubair yang luka kemudian berdiri dengan tegak dalam keadaan seluruh darah mula terpercik. Dia keluar dan menyebut Allahu Akbar. Dia berjuang sampai titisan dia yang terakhir. Semua yang dikasih sekalian, saya nak cerita satu. Ayah dan mak adalah sumber inspirasi terbaik buat anak-anak kita. Anak kita sedang tak tahu jalan yang benar dalam hidup. Anak kita tak tahu mana satu betul atau tak sebab mereka terjun dalam dunia teknologi pada hari ini dengan internet yang berlambak. Kalau kita tak jaga, anak kita takut-takut jadi anak liberal nanti. Anak-anak kita tiba-tiba yang sokong LGBT tanpa kita tahu. Sebab itulah Masya Allah, jadilah macam Asma binti Abi Bakr. Jadilah semangat Asma binti Abi Bakr. Semangat Asma tak hanya berhenti di Jabal Thur yang kita tak dapat pergi, tapi semangat Asma berada kat sini semua yang dikasih. Ketika dia terpaksa melihat kalau Jabal Thur, ketika dia memegang dan anaknya berada dalam rahim dia, dan dialah yang menghidupkan hijrah Nabi SAW. Dialah the unsung hero, kita sebut hijrah. Dialah wanita yang di belakang, tulang belakang hijrah Nabi. Dan sekarang kita ambil semangat dia, ayah dan ibu yang ada di sini, bakal ayah dan bakal ibu yang ada di sini, agar Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan kepada Asma binti Abi Bakr. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, baik, itu sajalah saya kira kata celoteh-celoteh kita. Dan kalau semua okey, kita akan patah balik, dan di hujung nanti mungkin saya nak cerita satu kisah dekat dengan Hilton, tapi tak pergi Hilton pun, sebab nak cerita sedikit tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau semua masih okey. Kalau tak okey tak apa, kita jumpa lain kali ke. Automatik kita akan sayang Allah. Bila kita sayang Madinah, automatik kita sayang Mekah. Bukan sebab clock tower. Tak ada nilai clock tower. Ya, tapi sebab Baitillah, Kaabah itu. So, jangan datang saja ke Madinah. 2 jam datang ke Nabi nak pada. Arqam bin Abi Arqam. Baik, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang ke berapa tadi? 40. Sahabat yang ke 40. Murid yang ke 40. Mana yang 40 tak? Saya kata murid. Bin murid maksudnya yang Majalah. Semua biar kau. ya. Saya macam nak kepastian. Betul? Betul.
Betul. Ni baru buat terkejut sikit dah. Dah. Kena mantap dengan apa yang kita tahu. Kan? Baik. Semua yang dikasih sekalian, ketika sahabat Nabi 30 orang. 30 orang. Sayyidina Ali ketika dia jadi Amirul Mukminin, orang tanya dia, "Wahai Amirul Mukminin, di kalangan sahabat Nabi siapa paling berani?" Siapa paling berani? Agak-agak kalau kita jawab siapa? Umar. Umar. Jawab Sayyidina Ali yang tanpa perlu berfikir. Bukan macam kan? Tanpa perlu fikir, maknanya memang itulah dalam kepala dia. Siapa paling berani wahai Amirul Mukminin di kalangan sahabat Nabi? Maka kata Sayyidina Ali, dia adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Ketika kami 30 orang, Sayyidina Abu Bakar hari-hari jumpa Nabi dan menyebut perkataan, "Ya Rasulullah, ada duna kathir." Ya Rasulullah, kita ramai sangat dah. Berapa ramai tu? 30 orang. Satu dunia ni yang Islam 30 orang je. Dan golongan yang mengikut Islam ketika itu dipanggil apa, dengan apa istilah dia panggil pada masa tu? Orang kafir Quraisy, dia panggil orang yang meninggalkan agama mereka masuk Islam disebut istilah satu Islam. Siapa ingat istilah tu apa? Tengok kan, nak cepat balik kan. Jangan jawab lama pula Ustaz. Sampai hati tengok. Gelaran untuk orang yang keluar daripada agama biasa mengikut Nabi disebut sebagai sabit. Sabit. Golongan sabiin. Jadi kalau seorang tu tiba-tiba nak ikut sana, ya, atau sebab adakah kau ikut golongan tu, dia sabit. Okey. Just untuk pengetahuan saja. Baik. Sekarang berapa orang golongan sabit? 30 orang. Dan Sayyidina Abu Bakar jumpa Nabi hari-hari. Rasulullah, bilangan kita ramai. Ya Rasulullah, bilangan kita ramai. Maknanya dalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bilangan mereka itu ramai. Untuk apa? Untuk jangan lagi dah kita bersembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam, tapi kita tampil bagi tahu pada orang setiap hari dengan penuh berani, dengan penuh nyata dan lantang, kami Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Rasulullah kata tak cukup. Tunggu dulu. Belum, kita tak cukup ramai. Compare dengan kita pada hari ini. Hari ini berapa orang Islam? 1.7 bilion. Kita rasa ramai ke? Kita tak rasa ramai pun. Kalau kita rasa ramai, orang Israel tak berani bantai kita. Hari-hari dia bantai, hari-hari dia rogol perempuan kita, hari-hari dia tembak anak-anak kecil kita. Siapa peduli? Sebab kita rasa kita tak ramai, kita rasa kecil. Sayyidina Abu Bakar rasa ramai walaupun 30 orang. Sampailah akhirnya kerana Sayyidina Abu Bakar mendesak, maka Nabi membenarkan. Maka Sayyidina Abu Bakar keluar daripada rumah bersama dengan golongan yang bukan hamba, datang berpegang tangan pada ketika itu, masuk ke dalam Kaabah dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kali pertama, yang pertama berdakwah secara terang-terangan, ya, di hadapan semua orang adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tanpa berani menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sikit pun tak berani. Sikit pun tak tunjukkan rasa takut. Keberanian dalam hati dia, masya-Allah, ya. Baik, semua yang saya kasih sekalian. Tetapi setiap perjuangan, setiap aksi akan ada reaksi. Memang dah hukum fizik. Setiap aksi akan ada reaksi. Bila keras aksi daripada Sayyidina Abu Bakar, makin keras reaksi daripada orang-orang Quraisy.
Maka orang Quraisy itu datang, dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, cuba bayang orang datang mengerumuni ketika Sayyidina Abu Bakar seorang diri, yang lain menyelamatkan diri, dan pada saat tersebut mereka memukul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kita sebut nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kita Madinah kita bagi salam, assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq, dipukul, jatuh rebah, disepak, dipijak dan berdarah mulut, berdarah tubuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang Arab ni, apabila mereka nak hina betul-betul seorang, mereka ada satu kasut khas yang dibuat daripada besi, yang biasanya mereka akan letak dan pijak di atas muka para hamba. Maka mereka pulang dan pakai kasut tersebut, berdiri di atas muka Sayyidina Abu Bakar. Siapa nak test tengok? Baring kat sini. Saya nak letak badan saya berdiri di atas muka dia. Itulah yang dilalui oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hanya sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak bagi tahu pada orang, kita bukan orang kerdil, kita bukan orang kecil, sebab kita ada Allah Maha Besar. Dan pada saat tersebut, kata Ibn Mas'ud, kalaulah tak kerana, sebab Sayyidina Abu Bakar ingat namanya Abdullah ibn Abi Quhafah, Uthman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab At-Taimi di Bani Tayyim. Kalau tak kerana Bani Tayyim yang terkejut dan mendapati bahawa Sayyidina Abu Bakar daripada kabilah mereka sedang dibelasah, maka mereka datang beramai-ramai mengheret, menarik keluar daripada kemarahan orang Quraisy. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar dah totally pengsan, tak sedar sama sekali. Dan sepanjang perjalanan itu darah menitis untuk dibawa pulang ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar pengsan. Peristiwa itu berlaku pada waktu duha. Sekarang mereka cuba bangunkan Sayyidina Abu Bakar pada waktu zuhur. Barulah Sayyidina Abu Bakar yang bengkak dan luka dan berdarah muka dia. Paras pipi, dagu dan dahi pada paras yang sama. Dalam keadaan dia terbaring. Ketika dia membuka matanya yang bengkak, mulutnya yang berdarah, apakah perkataan pertama keluar daripada mulut dia? Yang pertama keluar daripada mulutnya adalah, bagaimana keadaan Rasulullah? Kaifa hal Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Mak dia berkata, wahai Abu Quhafah, engkau antara hidup dan mati. Bila kau sedar, kau tanya sahabatmu. Maka dia bawakan air, maka diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan lemah dan susah, sakit tersebut, dia berkata, aku bersumpah demi Allah, tak akan ada satu titis air yang masuk dalam mulut aku sampai aku tahu apa yang berlaku pada Nabi Muhammad. Sebab dia risau tentang Nabi Muhammad. Dia tak risau tentang dia. Dia tak risau langsung tentang dia, tetapi dia risau tentang Rasulullah. Inilah orang yang Rasulullah ajak untuk berhijrah bersama dengan Nabi. Orang yang bukan fikir dia, tapi fikir Nabi. Orang yang bukan fikir dia, tapi fikir agama. Orang yang fikir kebenaran. Inilah orang dia. Dan dihantar. Tadi siapa nama adik Sayyidina Umar tadi? Fatimah binti Khattab. Untuk tengok di mana Nabi. Maka dia pada